Eh? Betul. Jual beli yang dilarang betul. Tajuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadhan nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Tapi dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita diberi kesempatan, masa, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung pengajian kita tuan-puan. Insya-Allah malam ni kita akan bincang tajuk baru, iaitu jenis jual beli yang dilarang di dalam agama kita. Jenis jual beli yang dicegah ataupun dilarang di dalam agama kita. Jadi sebelum daripada ni kita dah settle jual beli dan juga riba di dalam jual beli. Kita dah bincang dua tajuk besar dalam topik jual beli, iaitu jual beli yang sebenar, yang lengkap 13 ataupun dalam kitab kita ini bukan 13, 16 syarat, barulah kita boleh untuk kita implement akad jual beli yang sebenar. Sekiranya tak cukup 16, maka kita boleh pilih jual beli yang kedua, iaitu jual beli mu'atah. Kalau juga tak boleh untuk kita implement jual beli yang kedua, maka barulah kita berpindah ke alternatif yang ketiga ataupun pilihan yang ketiga dan keempat, iaitu akad hebah, dan keempatnya adalah akad hebah bisawabin. Itulah dia pilihan yang disediakan oleh syarak ketika mana kita berinteraksi ataupun berurusan di lapangan. Baik, kita nak bincang malam ni topik baru, iaitu jenis jual beli yang dilarang. Bukan jual beli yang tak cukup syarat, tetapi jual beli yang dilarang ini lebih kepada bentuk jual beli yang dilarang walaupun syaratnya okey. Secara umum larangan ini ada dua. Yang pertamanya jual beli haram lagi tak sah. Haram, transaksi itu haram dan juga tidak sah. Yang keduanya jual beli yang haram tetapi sah. Kita nak bincang malam ni yang pertama dulu, iaitu pembahagian yang pertama, jual beli yang haram lagi tak sah. Apa maksud jual beli yang haram lagi tak sah? Transaksi tersebut
pertukaran tersebut semata-mata akad pertukaran itu haram dan juga tidak dibenarkan untuk memiliki barang tersebut. Itu dia panggil tak sah. Bukan semata-mata transaksi itu dilarang, direkodkan haram, dicegah haram, tidak dibenarkan, tetapi kesan daripada transaksi tersebut tidak sah. Apa maksud tidak sah? Tidak dibenarkan oleh syarak untuk memiliki barangan tersebut. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, formula asas dia. Apabila jual beli yang sah, dia kesan dia ada dua. Jual beli yang sah, kesan dia barangan tersebut boleh dimiliki, dan yang kedua barangan tersebut sah ataupun boleh untuk ditasarruf ataupun diguna, dimakan, dipakai, dihebah, disedekah kepada orang lain, dijual beli, diakad jual beli. Itu dua kesan transaksi yang sah. Apabila transaksi sah, dia ada dua kesan, dan bukan saja dua kesan tuan-puan, tetapi ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat ibadat, ada pahala yang disediakan oleh Allah Taala. Begitu juga di dalam sistem muamalat, kalaulah implement kita itu tepat dengan prosedur muamalat, maka akan ada ganjaran pahala. Sebab itulah kalau transaksi yang sah ada pahala, dan ada dua kesan. Kesan yang pertama ialah dia panggil dibenarkan untuk memiliki barangan tersebut, dan yang keduanya ialah yumkinu tasarruf, ataupun boleh untuk tasarruf ataupun boleh untuk guna dia. Guna, kalau benda tu makan, boleh makan, dan boleh dijual beli, dan juga boleh hebah, hadiah, sedekah dan sebagainya. Kalaulah barangan tersebut haram, juga ada dua kesan. Kalau transaksi tersebut haram, maka ada haram yang sah dan ada haram yang tidak sah. Apabila haram, kalau haram yang sah, maka kalau haram yang tidak sah, kita bincang, kerana haram ada dua. Ada haram yang tidak sah dan ada haram yang sah. Jadi kita nak bincang malam ni haram yang tidak sah. Ada dua kesan. Maksudnya transaksi tersebut haram, berdosa, dan kesannya ialah tidak dibenarkan memiliki barangan tersebut. Kena hantar balik, kena akad baru, dan yang keduanya tidak dibenarkan untuk menggunakan barangan tersebut. Tak boleh nak guna, tak boleh nak hadiah, tak boleh nak jual, dan tak boleh nak hadiah, sedekah dan sebagainya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bahagian pertama. Baik. Bahagian kedua, haram lagi tak sah, insya-Allah akan datang. Haram lagi sah. Itu akan datang. Malam ni haram tapi tak sah. Dia kalau haram tapi sah, beza dia di mana? Transaksi itu haram, cuma sah. Apa maksud sah? Boleh milik dan boleh handle ataupun boleh urus barangan tersebut. Kita boleh guna barangan tersebut. Cuma transaksi itu tidak ada pahala. Asalnya transaksi itu ada direkodkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sistem muamalat kita berpandukan kepada sistem syarak, maka ada rekod pahala dan dosa. Tapi kalau haram yang sah, maka dia hanya boleh milik sahaja barangan tersebut, tapi tidak ada rekod pahala. Contoh macam mana haram tapi sah tuan-puan? Contoh jual beli bagi orang lelaki yang niat dia tak nak pergi Jumaat, ketika mana dia berurus niaga selepas daripada azan yang kedua. Tapi bagi kriteria lelaki yang wajib kata dia Jumaat, yang keduanya dia tak nak pergi Jumaat. Ini kriteria dia, bukan umum. Umum itu tanpa mendetailkan itu tak tepat, lagi tak betul. Kadang-kadang kita kira umum, hari Jumaat, selepas azan Jumaat tak boleh jual beli dah.
itu bagi kriteria lelaki yang khusus sahaja, bukan semua lelaki. Perempuan tak jadi isu lah. Lelaki yang macam mana? Yang pertama kriteria dia lelaki yang wajib Jumaat ke atas dia. Kalau tak wajib Jumaat ke atas dia, kerana dia orang musafir, boleh berjual beli selepas azan Jumaat yang kedua. Contoh dia musafir mana-mana, berhenti NR mana-mana, ketika dia berhenti itu nak makan RNR itu tengok jam pukul 1 lebih, orang dah lepas azan dah, lepas azan Jumaat dah, tapi dia tak buat Jumaat lah. Kenapa? Kerana dia musafir, sekejap lagi dia nak buat zuhur di surau, dan dia nak jamak pula dengan asar. Boleh ataupun tidak? Boleh. Dan adakah haram kata dia berurus niaga di RNR? Tidak haram. Kenapa? Kerana dia tidak termasuk lelaki yang haram berurus niaga pada hari Jumaat selepas azan Jumaat berkumandang. Ini kriteria pertama, orang lelaki yang wajib ke atas Jumaat. Yang kedua, dia ada dua kriteria. Yang kedua, dia wajib Jumaat dan dia memang niat tak nak pergi Jumaat. Kalau dia memang nak pergi Jumaat, sambil-sambil nak ke surau, orang dah azan Jumaat, tapi singgah lagi beli, boleh ataupun tidak? Boleh. Haram ataupun tidak? Tak haram. Kenapa? Kerana dia memang perjalanan nak ke tempat Jumaat. Jadi kita kena clearkan. Ada setengah pahaman kita dia umum. Apabila lepas saja azan Jumaat, semua orang lelaki tak boleh berurus niaga. Jawab dia, hanya dua kriteria ini sahaja yang tidak dibenarkan untuk dia berurus niaga. Kalau dia jual beli ketika itu, apa hukum dia? Haram tetapi sah. Itu insya-Allah akan datang kita bincang. Contoh sahaja dulu malam ni. Satu contoh, dia banyak contoh haram tapi sah ni. Jadi apabila haram itu, rekodnya haram, barangan tersebut menjadi milik dia. Contohlah, dia memang wajib Jumaat, lelaki wajib Jumaat, tapi dia tak nak pergi Jumaat pun. Dia nak buat zuhur di rumah dia. Macam hari ni PKP lah contoh dia. Tak dapat senarai tu tak apalah, tu dia uzur lah. Sebab lelaki kita pun ramai di puncak alam, berapa ratus sahaja yang tersenarai pada hari Jumaat, yang tak terpilih pada hari Jumaat, maka dikira dia itu uzur syar'i, maka dia boleh berjual beli selepas hari Jumaat. Kenapa? Kerana dia walaupun dia lelaki, walaupun dia wajib Jumaat, tapi dia tak diuzurkan. Maksud dia ni diuzurkan. Maka dikira dia tak wajib Jumaat. Dia kena buat zuhur. Ni tak bagi kita ni lelaki yang dia wajib Jumaat dan dia tak nak pergi Jumaat. Memang dia tak nak pergi. Ketika itu azan yang kedua haram ke atas dia, tetapi sah. Apa maksud sah? Dia boleh guna barang yang dia beli itu. Dia boleh milik barang yang dia beli itu. Tu baik settle. Baik, kita nak tengok yang haram tapi tak sah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Ada dua contoh. Malam ni kita bincang dua contoh sahaja. Setengah daripada jualannya, jualan barangan ataupun sesuatu benda yang ditegah akan dia akan jualan, yang ditegah, yang ini diharam. Cegah di sini larangan haram. Lagi tiada sah itu, haram lagi tiada sah itu. Yang pertamanya, contoh pertama, menjual anak bagi anak binatang. Ini jarang orang buat, sekadar info sahaja. Contoh pertama ni jarang. Jadi dua contoh. Contoh yang keduanya ialah jual beli deposit. Itu yang kita nak fokus. Yang pertama, menjual anak bagi anak binatang. Kalau jual anak dalam perut binatang, itu pun tak sah. Dia panggil bai'ul mulaqihun. Ada terma dia dalam syarak, dalam sistem muamalat kita. Syarak telah menetapkan beberapa jenis jualan yang tidak sah. Nama dia satunya ialah jual beli anak yang masih dalam kandungan ibu dia. Kita cop awal, booking awal. Kenapa? Kerana kita tahu keturunan binatang ni, keturunan lembu ni keturunan cantik. Kita takut dapat ke orang lain, kita beli awal. Ibu duk mengandung ni, ibu lembu duk mengandung ni, kita beli awal anak. Tak lama dah nak melahir ni. Dia bunting 8 bulan ke 9 bulan, tak lama bayar awal. Maka tidak sah. Dia panggil jual beli anak dalam kandungan yang terasing dengan ibu. Yang sahnya adalah jual ibu yang bunting. Itu sah.
Jual ibu yang buntin, anak dalam kandungan itu dikira bersama ibu. Dikira satu harga sahaja. Harga ibu ataupun lembu yang buntin, kira satu harga. Dia tak boleh nak kira dua harga. Kira ibu harga lain, anak dalam kandungan harga lain. Ibu harga dia 5K, anak dalam kandungan pula harga dia, contohlah harga anak itu 1,000, jadi 6,000 total. Maka tidak sah. Itu satu. Satu lagi di sini, menjual anak bagi anak. Ini lagi ke depan. Menjual anak bagi anak. Anak yang tak lahir lagi. Apabila anak tu lahir, kemudian dia beranak, anak tu yang kita nak beli. Lagi ke depan dia. Ini jual anak bagi anak. Dia panggil apa? Bai'ul hablatun minal hablah. Ada jual beli yang dinamakan bai'ul hablah, hablun minal hablah. Hablun minal hablah, ataupun dia panggil hablun hablah. Jual beli anak bagi anak. Maksud anak yang belum lahir lagi, apabila lahirnya anak tu besar, dia akan melahirkan anak. Anak tu yang kita nak beli. Yang kata jual beli anak dalam kandungan, itu bai'ul mulakih. Satu lagi, jual beli anak bagi anak yang belum lahir lagi. Tu dia panggil bai'ul hablun hablatun. Ada terma yang di dalam yang ditetapkan di dalam sistem jual beli. Ni. Maknanya kalau syarak menetapkan peraturan begitu, ada orang buatlah. Yang kita kata ada ke? Ada lah tu. Kalau hukum ada. Cuma kita tak buat lah. Kita anak dalam kandungan tu tak buat lah. Tak sempat nak beli daging je kita. Lembu tak sempat beli lah. Korban je lah kita. Time korban je kalau nak beli lembu pun kita. Tapi orang tengah tempat, dia minat, hobi dia ni, dia nak pada lembu yang keturunan cantik, maka dia akan beli, sanggup beli walaupun dalam kandungan. Dan dah dalam kandungan tu orang buk dah, tak dapat dah kat dia. Aku nak hak dalam kandungan anak dia punya keturunan hebat, keturunan yang mahal, sanggup orang beratur queue beli. Jadi settle satu jual beli. Contoh yang pertama, dalam pertama ni ada dua lah maknanya. Pertamanya jual beli anak dan kandungan tak sah. Yang keduanya ialah jual beli anak bagi anak yang berada dalam kandungan lagi. Booking sekejap lagi, jual beli booking. Sekejap lagi bai'ul urbun, ada yang kedua. Abang Min jangan bimbang. Nak booking nak booking awal. InsyaAllah booking itu yang kita fokus sedikit. Sebab banyak kita sistem booking ni, deposit ini banyak yang kita buat. Sama ada beli apa saja, banyak kita sistem booking ni. InsyaAllah kita nombor 2 sekejap lagi. Baik, atau ia menjual sesuatu dengan ditangguh akan dia. Baik, kalau nak detailkan ini pun kalau ikutkan dia punya kitab kita ni, atau ni maknanya ini jual beli yang ketiga lah. Pertama, jual beli anak dalam kandungan, tak sah. Yang kedua, jual beli anak bagi anak yang masih dalam kandungan juga tidak sah. Itu jual beli hablun hablah. Dan yang ketiga, kalau nak detail dia jadi nombor 3 lah yang ni. Ataupun yang tidak sah juga ialah menjual sesuatu dengan cara macam mana? Ditangguh akan dia akan barang itu tangguh itu harganya. Macam mana ditangguh akan dia ni? Tangguh ni maknanya jual beli bersyarat. Macam mana contoh dia? Seperti kita kata aku jual lah barang ini ataupun kereta ini, sehingga beranaklah lembu aku. Itu makna tangguh. Ini jual beli yang tidak sah. Kerana jual beli dia kena kekal ala dawam,
dia kena kekal berterusan, tidak boleh menhakkan tempoh masa, tidak boleh menangguhkan dengan tempoh masa tertentu, tidak sah. Ini jual beli yang tidak sah. Sekiranya menangguh, ataupun maksud menangguh ni bahasa tua, bahasa kita dipanggil menhakkan tempoh jual beli. Kerana jenis menhakkan tempoh jual beli itu dia tidak dinamakan jual beli yang sebenar, tetapi nama dia sewa. Itu beza. Itulah perbezaan di antara akad jual beli yang sebenar dengan akad sewa. Sewa sama juga, bayaran yang sama, tetapi dia ada tempoh tertentu. Kalau sekiranya jual beli bertempoh, maka dinamakan sewa di dalam bahasa syarak. Saya belilah kereta ini 2 bulan. Beli dengan maksud apa? Maksud saya sewa. Jadi nama jual beli itu ditukar kepada nama sewa. Kita sewa kereta ini dalam tempoh 2 bulan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli tak boleh. Sebab itu jual beli yang detail ataupun takrif yang detail, ulama jaga di belakang itu, dia akan menetapkan alat dawan, syaratnya mesti berkekalan selama-lama. Dia panggil milik yang kekal selama-lama. Adapun sewa, dia tak milik kekal. Sewa ini kita milik barang tersebut hanya dalam tempoh kita sewa sahaja. Kalau kita milik rumah kita, hanya dalam tempoh 1 tahun tempoh sewa. Selepas itu dia akan menjadi milik total kepada owner. Dalam tempoh sewa itu kita memiliki manfaat. Kita milik manfaat rumah tersebut, tapi bukan kita milik jirim ataupun diri rumah tersebut juga. Kita hanya memiliki manfaat daripada rumah tersebut. Kita bukan milik diri rumah tersebut. Dan beranak-anaknya sama. Kita menetapkan, contoh, aku jual kereta ini hingga beranak binatang ini, ataupun sehingga beranak anak binatang ini, maka tiada sah jual beli kerana jahil masa yang telah ditetapkan. Baik. Maka tiada sah jualannya. Kenapa? Kerana dijual barang yang tiada dimiliknya akan barang itu. Kerana dia jual barang yang bukan milik dia. Ini pada isu mana? Isu yang pertama, iaitu isu jual beli anak dalam kandungan, dan juga jual beli anak bagi anak. Dan tiada maklum, yakni tiada tahu bila nak beranak tu. Lagi tiada kuasa memperterima akan dia. Jadi kita tidak ada kuasa, tak mampu untuk nak menerima. Nak menerima isu mana? Pada isu yang pertama, yang menjual anak dalam kandungan. Jual anak dalam kandungan, kita tak boleh nak qabak, dia panggil. Tak boleh nak terima lagi anak yang masih berada dalam kandungan. Tak sah jual beli yang tidak boleh menerima barang. Dia kena menyerah barang dalam majlis akad. Kalau barang tu tidak ada lagi, maka tidak sah untuk kita akad jual beli. Dan kerana majhul masa tangguhnya pada yang kedua, pada isu yang kedua, iaitu dia jual kereta ni sehinggalah beranak binatang ini. Bila binatang tu nak beranak? Tak tetap. Kalaulah tetap binatang tu nak beranak, nanti itu isu yang berbeza. Baik, settle. Masuk yang baru. Dan bai' urbun. Ini jual beli yang tidak sah. Jual beli yang ketiga. Pertama, jual beli anak dalam kandungan. Yang kedua, jual beli anak bagi anak. Yang ketiga, jual beli barang dengan mensyaratkan masa tertentu. Dan yang ketiga, dan bai'ul urbun, ataupun boleh dibaca dengan bai'ul arabun. Urbun dan arabun, tu baca dia, ada dua bajah. Jual beli urbun ini jual beli deposit.
Ini banyak yang kita buat. Jual beli, booking, bayar booking dulu. Bayar booking dulu. Ada yang boleh, yang kita akan sebut sekejap lagi. Ada yang tidak sah. Yang tak sah macam mana? Yang disebut oleh ulama. Yang tidak sahnya ialah jual beli urbu ni bayar pendahuluan, bayaran pendahuluan dikira kalaulah cancel maka bayaran deposit itu akan burn, akan hangus. Maka itu jual beli yang tidak sah. Kalaulah ada cara yang sahnya, jual beli nak bayar pendahuluan dulu ni ada cara yang sah. Biasanya orang kita buat dulu-dulu, orang tua-tua kita buat dulu, ada cara yang dia orang buat yang nak pastikan bahawa sah barangan tersebut. Cara macam mana? Cara yang pertama, bayaran yang kita bagi itu contoh, harga kereta ini 30k contoh sahaja. Maka kita nak book awal, kita nak booking awal. Kita nak booking dulu RM1,000 tanda kita jadi. Maka kita bagi RM1,000 ini, tanda kita bagi akad apa? Ini yang penting. Nak sahkan bayar deposit itu mesti ada akad. Jual beli tak boleh lagi, sebab kita nak baru RM1,000 sebagai tanda jadi. Tu kita book tu, tanda kita jadi. Jadi kita bagi kepada dia ni ada dua cara. Pertama, kita panggil akad, kalau bahasa muamalah dia panggil wadiah. Maksud apa? Maksud kita bagi kepada dia, simpan dulu duit kita. Kita tak hebah kepada dia, tak hebah. Akad jual beli tak boleh lagi. Sebab akad jual beli kena semua. Kalau nak jual beli cash, kalau nak jual beli hutang kena akad hutang. Akad jual beli tak akad lagi, baru nak booking. Maka kita bagi yang pertamanya, kita bagi dia simpan duit kita ni. Dia simpan. Tu dia panggil di dalam terma syariah muamalah, dia panggil wadiah. Dia simpan. Dia boleh guna ke tak boleh guna duit kita? Tak boleh guna. Apabila diguna, haram. Kenapa? Kerana kita bagi duit pendahuluan sebagai apa? Sebagai tanda jadi, dan dia simpan. Kita tak akad hebah, tak akad hadiah, tak akad sedekah. Jual beli pun tak akad lagi. Patut akad apa? Akad simpan. Maksudnya dia pegang. Dia pegang dulu. Apabila kita nak akad jual beli, sebulan lagi baru nak bayar, bulan depan ketika nak bayar, kita keluarkan semua duit, cukupkan dengan duit yang dia simpan RM1,000. Contoh harga 30k, kita bawa cash 29k, totalkan semua jadi 30, barulah akad ketika tu. Jadi RM1,000 tu dia pegang, haram dia guna. Dia tak boleh guna. Atau orang tua kita biasa dulu buat. Biasanya dia tempah baju. Apabila dia tempah baju, kemudian dia bayar dulu deposit, dan owner ini, tukang jahit ini, dia pegang duit dia, duit tu letak dalam bil, cash bill. Ketika kita nak pergi ambil baju siap, dia keluarkan balik duit tu dan kita tambah duit baru. Ketika tu baru akad. Akad apa? Akad baju yang dah siap. Dia bukan guna akad salam, tidak. Akad salam beza. Nanti kita akan belajar jual beli salam. Dia panggil jual beli tempah. Dia beza dengan cara tempah yang kita amal hari ni. Jual beli salam, bai'us salam, dia ada syarat dia. Lebih kurang dalam kitab kita ni 12 syarat baru boleh implement akad salam. Jual beli tempahan. Hari ni kita tempah saja, kita bayar deposit. Itu bukan jual beli salam dalam sistem muamalat. Jadi settle yang pertama, kita bagi dia pegang. Duit tu dia haram guna. Cara yang kedua, cara yang selamat nak mengelakkan daripada owner tu menggunakan duit kita. Cara yang keduanya ialah deposit itu kita bagi kepada dia akad hebah. Kita hebah kepada dia. Pendahuluan RM1,000 kita hebah kepada dia. Cuma bahaya hebah ni apabila cancel dia tak bayar balik. Itu bahayanya. Patut orang tak buat hebah tu.
Melainkan ihsan dia. Dia kata heboh, engkau heboh. Kalau tak jadi aku heboh balik. Tu tak apa, dia pandai, dia pun tahu. Sebab tu biasanya orang buat pegan dulu. Cuma pegan dulu bahayanya, akad wadiah ni bahaya, dia tidak boleh menggunakan barang wadiah. Barang wadiah ni tuan-tuan dia panggil barang simpanan, harta yang orang simpan kepada kita. Dia ada peraturan ketat. Dia bukan boleh guna harta yang orang simpan di tangan kita. Itu dia panggil wadiah. Ada satu lagi, nama dia ialah rahnun. Itu bukan wadiah, beza. Rahnun ini cagaran. Sama juga, kita pegang juga. Orang nak berhutang dengan kita, lalu kita ini tak berapa harap dia, takut dia tak bayar, berisiko, kita minta supaya diletak sesuatu. Sesuatu itu nama dia cagar. Nama cagar. Apa saja harta letak kepada kita, kita pegang. Pegang apa? Pegang harta cagaran, barang cagaran. Maka barang cagaran itu bukan milik kita, tetap milik tuan dia. Tak kisahlah cagaran ni emas boleh, kenderaan boleh, rumah boleh, tanah boleh, asalkan harta boleh sah kita cagarkan sebagai hutang. Tapi kena akad hutang dulu. Dia ada dua step. Step pertama akad hutang, baru step yang kedua akad cagar. Jangan akad cagar dulu. Kerana akad cagar itu dia dia mengikut apa? Mengikut akad hutang. Kena akad hutang dulu, barulah yang kedua. Inilah akad cagaran aku yang sebagai cagar di atas hutang yang aku buta dengan kau. Tu jadi dua cara, dua step. Cara yang keduanya tuan-tuan, akad urbum ni, iaitu duit pendahulu yang kita bagi itu kita boleh bagi hibah kepada dia. Cuma ketika mana kita nak jual balik ataupun ketika mana kita nak bayar balik, kita jangan totalkan harga asal. Sebab kita dah hibah separuh. Jangan angkat total dengan jumlah asal, jangan. Sebab kita dah bagi dah separuh. Tidak sah akad dengan harga yang tak sama. Contohlah harga kereta 30k. Kita dah bagi dah kepada dia hibah dah 1k. Tiba-tiba kita akad 30k juga. Maka tidak sah. Melainkan kita memang bagi 30k betul. Tu lain. Ini akad di mulut 30k, tetapi bayarannya 29k, maka tidak sah. Perbezaan lafaz dengan real tak sama, tidak sah. Kena akad 29. Kenapa? Kerana diri duit yang ada 29k. Kerana dia dengan owner kata aku dah bayar deposit dulu 1000, jadi macam inilah kita angkat 29 sahaja. Memanglah harga 30k, tapi kita angkat 29 sahaja. Barulah sah. Janganlah kita akad ikut dia punya ikut angka yang sebenar. Itu cara yang sah. Baik, kita tengok yang tak sah. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan bai'ul urbun ataupun arabun, yakni menjual dengan cengkeram, membayar cengkeram, yakni membayar pendahuluan, dengan bahawa dibeli oleh mustari akan mata benda. Mustari ni pembeli, dia beli barang dan diberi harga akan baik. Dan baik ni menetapkan harga, penjual menetapkan harga. Jika ia pembeli tu redha akan mata benda ni, akan jual beli ni, kalaulah dia setuju jual beli ni, kalau dia setuju jual beli sebagai tanda persetujuan, dia panggil cengkeram ini, pendahuluan ini sebagai tanda persetujuan dia. Dan jika tiada, kalaulah dia tak setuju nak cancel, maka jadi heboh, jadi burn, jadi heboh kepada owner. Kalaulah setuju kira okey, tapi kalau tak setuju, duit pendahuluan itu tak dibayar balik, maka tidak sah bai'ul arabun, jual beli arabun, jual beli bayar cengkeram ataupun
sistem deposit. Baik, 2, 3. Yang ini nak cerita hukum menjual. Yang keempat ni hukum menjual ibu dan anak dengan cara kita separate ataupun kita pisahkan antara ibu dengan anak. Ibu binatang dengan anak binatang. Anak yang masih kecil kita beli dengan cara berasingan daripada ibu, itu juga tidak sah jual beli. Dan haram. Contoh yang keempat, jual beli yang haram lagi tidak sah. Dan haram menceraikan, yakni memisahkan antara saya perempuan dan anak sahaya perempuan. Anak yang macam mana? Dahulu daripada mumayyiz, yakni anak yang belum sampai usia mumayyiz. Itu tidak boleh dipisahkan dengan ibunya. Kalau nak beli, kena beli sahaya dan anaknya sekali. Tak boleh nak pisahkan. Kita nak ibunya sahaja, anak kita tak nak beli. Maka tak boleh jual beli yang berasingan di antara ibu dengan anak. Ini belum binatang lagi ni. Baru sahaya baru. Apa dia? Umur. Okey. Umur anak ini dikira berapa tahun? Yang disebut dalam kitab ini, dalam kitab kita ni, dikata larangan menjual sahaya, yakni orang hamba lah, sahaya ni hamba perempuan. Hamba perempuan dan anak yang masih belum mumayyiz. Tu sebelum tu kita tengok ayat dia. Dahulu daripada mumayyiz, yakni sebelum mumayyiz, itu haram. Baik, berapa umur mumayyiz? Kerana kalau dah mumayyiz ke atas, sah. Boleh kita asinkan di antara ibu dengan anak. Boleh kita beli asin. Maknanya kita beli ibu, anak kita tak nak beli. Jadi kena asin kan? Anak dengan owner dia. Kita nak ibu saja. Anak perempuan saya saja. Anak saya tak nak. Sebab kita kata buat apa beli anak? Kita bukan boleh guna lagi. Beli anak nak kena bela dia. Jadi kita tak nak bela lama, sedangkan tak boleh nak guna apa lagi. Kita nak beli ibu sahaja. Usia mumayyiz ini ada dua qaul, dua pandangan. Sama je dengan dalam ibadat. Sama dalam ibadat. Jadi mumayyiz ini apa dia tuan-puan? Mumayyiz ini iaitu kanak-kanak yang boleh membezakan antara najis dan tak najis, ataupun bahasa umumnya dia panggil kanak-kanak yang capai usia yang boleh membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Itu umum. Ulama kata dia dah pandai bezakan najis dengan tak najis, pandai basuh berak sendiri, makan sendiri, tak perlu bergantung dengan ibu dia, dah boleh berdikari sendiri. Dia tak kira umur. Qaul yang pertama, qaul yang mu'tamad, tak kira umur. Dia kira level kematangan IQ kanak-kanak ini. Asalkan dia dah boleh matam, dia dah tahu najis tak najis, boleh basuh berak sendiri, makan sendiri, tak bergantung dengan ibu dia, walaupun umur 5 tahun, dikira mumayyiz umur 5 tahun. Kenapa? Qaul yang pertama, pandangan yang pertama, pandangan mu'tamad, dikira kematangan, bukan dikira pada umur. Kalau kematangan itu pada umur 5 tahun, 5 tahun tetap dinamakan mumayyiz. Tetapi qaul yang kedua yang lebih mudah sedikit, dia kira tahun. Qaul yang kedua dia kira umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu dikira mumayyiz. Sebab itu kita sistem pendidikan di negara kita tuan-puan, dia ambil qaul yang kedua, iaitu mumayyiz. Umur mumayyiz kira mula wajib belajar.
Wajib belajar ni bukan dia yang wajib. Ibu bapa kena ajar apabila anak mula mumayyiz. Apabila dia akil, dia sendiri yang wajib cari ilmu asas. Dia sendiri cari ilmu tentang mengenal Tuhan. Dia sendiri wajib cari ilmu tentang nak tahu bagaimana tata cara dan tata kelola sistem syariat. Dia sendiri akil. Tapi kalau mumayyiz, parent dia yang wajib. Sebab itulah dalam sistem pendidikan di negara kita, dia ambil qaul yang kedua, iaitu 7 tahun. Tapi cara kita nak apply yang sebenarnya, kita boleh mengambil salah satu daripada dua ini. Sama ada kita nak qaul mu'tamad 5 tahun tapi matan, dia punya IQ dia dah ke depan, dah tahu, dah boleh basuh berak sendiri, makan sendiri, dah tahu najis tak najis, maka kematangan dia awal dikira dia mumayyiz awal, tanpa kita menunggu dari sudut umur dia. Jadi kita boleh pilih either one, sama ada kita nak pilih qaul yang pertama yang mu'tamad, ataupun kita nak select qaul yang kedua, boleh. Baik. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz ini tuan-puan, dia belum mumayyiz, tak sah kita jual beli ibu sahaja, anak tak jual, tak ambil, tak boleh. Tak boleh nak separate antara anak dengan ibu ni. Kalau nak beli juga ibu, kena sekalikan dia. Kena sekali. Dan jika reda, jika ni dia panggil rayah, walaupun tetap tak sah. Dan jika reda ibunya ataupun kafir ia sekalipun, walaupun sahaya tu kita nak beli tu sahaya yang kafirah, tetap tak sah kalau dia ada anak kecil yang belum mumayyiz. Walaupun reda ibu dia setuju, dia kata tak apalah asin dengan anak dia, dia reda, dia sanggup berpisah dengan anak dia, bawa umur 5 tahun ni sanggup berpisah, juga tak sah. Dia tak kira pada reda ibu, tapi dia kira pada penetapan di sisi syarak. Dan maka jika dicerai akan dia, akan sahaya perempuan tu dengan anak dia tu, dicerai itu dengan dijual atau dihebah, batal keduanya. Kalau dijual juga, dah penetapan ataupun ketetapan syarak menetapkan tak boleh untuk kita jual beli secara berasingan ibu dengan anak yang masih belum mumayyiz, tapi kita jual juga ataupun kita hebah juga, apa kesan kepada transaksi tersebut, maka batal. Batal keduanya, batal jual beli dan batal hebah. Maksudnya tidak dikira di dalam agama kita jual beli yang tidak dikira, hebah yang tidak dikira, tak sah. Tak sah jual beli dan tak sah hebah tersebut. Sikit lagi tuan, titik dia tu. Dan seperti ibu itu bapa hingga ke atas, sama juga. Bapa hingga ke atas, bapa, datuk, nenek dia, tak boleh pisah dengan anak yang masih kecil. Maka haram diceraikan antaranya, antara bapa dan antara furuknya. Nak ceraikan antara bapa dengan anak dia, antara bapa dengan cucu dia, antara bapa dengan cicit dia. Kalau nak hamba yang kita nak beli ni orang lelaki, dia ada anak kecil, dia ada cucu kecil dia, tak boleh nak pisahkan. Dan menceraikan anak binatang daripada ibunya padanya tafsil, wallahu a'lam. Ini sambungan insyaAllah tuan-puan akan datang bulan depan. Kita akan sambung isu sekiranya jual beli binatang yang masih ada anak kecil, maka dia ada hukum yang lebih detail daripada jual beli hamba yang ada anak kecil. Kenapa? Kerana hamba ini dia tidak ada tujuan untuk selain daripada tujuan kerja saja. Tapi binatang dia ada untuk tujuan sembelih. Kita beli binatang kecil, binatang yang ada anak, tapi kita nak sembelih dia. Itu ada perincian. Yang ada hukum yang berbeza dengan beli orang ataupun beli hamba. InsyaAllah akan datang. Jual beli binatang yang masih ada anak kecil. Maksudnya kita tak nak beli dua-dua. Kita nak anak masih menyusu, tapi kita nak beli ibunya sahaja, anak tak nak beli. Boleh ataupun tidak kita pisahkan. Ataupun kita nak bagi hebah kepada orang. Kita ada anak lembu, kita nak bagi hebah anak lembu kita pada orang, ibu kita tetap kita nak. Dan anak lembu itu masih lagi menyusu. Apakah hukum dia? Boleh ataupun tidak kita bagi, ataupun boleh ataupun tidak kita jual.
Anak lembu itu masih mumayyiz, masih mumayyiz lagi, masih menyusu lagi. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan tuan-tuan. Besok kita cuti, ada urusan sikit, kita sambung bulan depan. Jadi bolehlah tuan-puan rehat ataupun nak ganti orang lain tu. Rehat. Muamalat ni kan dia panas sikit, dia agak tough sikit, agak kompleks sedikit, jadi kita tak boleh belajar banyak sangat. Kalau yang simple ni dia banyak pun tak apa, lama pun tak apa. Yang heavy ni dia kena santai-santai lah. Wallahu alam. Tu alasan lah sebab tak nak alasan nak cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.